Studio 2 Astro Bukit Jalil. Siaran langsung Prima Donna apabila wanita berbicara. Bersama Era Fazira, Raja Azura dan Rosita Cik Wan. Tetamu undangan malam ini, Lydia Wati. Terimalah pengacara-pengacara anda, Era Fazira, Raja Azura dan Rosita Cik Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Prima Donna apabila wanita berbicara secara langsung dari Studio 2 Astro Bukit Jalil bersama saya Raja Azura, Era Fazira, tepuk sekali lagi dan juga Rosita Cik Wan, rakan setugas saya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada tetamu kita yang hadir pada hari ini, iaitu daripada Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Daerah Soromban Negeri Sembilan. Dan juga Rukun Tetangga Kondo Rakyat Pantai Dalam. Selamat datang. Jauh datangnya ya. Terima kasih kerana sudah datang. Dan terima kasih juga diucapkan kepada penonton-penonton di rumah kerana terus setia bersama Prima Donna. Baiklah, ini kita pejam celik. Bulan depan dah pun masuk, minggu depan dah pun masuk bulan Ramadan, bulan yang mulia. Jadi kita harap-harap ibadah kita lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. KI sendiri macam mana? Saya persiapan nak menyambut persiapan Ramadan. Semalam nak pergi pasar borong lah. Nampak dia luka tangan. Ni malam ni lah Prima Donna. Jari penuh kunyit tadi lah. Ya. Kan dah buat persiapan, maklumlah kita ada anak kan. Nak sahur, nak buka puasa, dah siap-siap lah. Saya buat persiapan. Cerita pasal itu pula. Kita tanya cerita macam mana di sana? Persiapan saya sama je seperti tahun-tahun lepas. Cuma first day puasa dah berbuka dekat set. Alah, kerja ya. Tak apa pengorbanan. Betul. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan apa yang trending dan apa yang trending di internet kini. Dera anak ibu kandung dipenjara 10 tahun. Kuala Terengganu, Mahkamah Magistrate di Seni hari ini menjatuhkan hukuman penjara berjumlah 10 terhadap seorang ibu kandung yang mendera 3 anaknya, manakala bapa tiri mereka dihukum penjara 13 tahun selepas pasangan itu mengaku bersalah terhadap 3 pertuduhan mendera kanak-kanak berkenaan. Kalau ibu sendiri mendera anak kandung, siapalah nak membela anak-anak kecil ni kan? Ya, betul. Dan itulah isu yang terhangat di internet yang kita saksikan yang terbaru. Dan kita harap kalau perkara-perkara macam ni tak berlaku lagi. Kita dengar cerita pasal dera-mendera ni kan, sakit hati kita kan. Betul. Kalau saya lah, kalau Acik nak buat apa? Tak tahu buat je. Dan kita harap hukuman yang dijatuhkan kepada kedua belah pihak itu setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Ya, betul. Okey, Prima Donna hari ini kita bukan nak cerita pasal itu cerita pasal isu hangat yang berada di internet, dan kita nak cerita pasal apa? Topik kita pada minggu ini ialah derita dalam diam. Ini ada kena-mengena dengan penyakit dengan masalah wanita sendiri, dan perkara ini perlu diambil berat sekiranya ianya orang kata buat tak tahu je lah sebab remeh-temeh. Benda ini akan menjejaskan kesihatan. Jadi dalam derita dalam diam ni, KI mungkin boleh perjelaskan lebih lanjut lagi. Sebenarnya di sebalik topik kita hari ini, kita nak bercerita tentang masalah LUL ataupun lemah kawalan kencing. Mesti dia ada di antara puan-puan yang hadir kat sini mengalami keadaan tersebut. Dan sebenarnya sebelum ni kan mungkin ada di antara kita yang malu untuk bersuara. Masalah lemah kawalan kencing ini sebenarnya bukan satu penyakit, tetapi dia merupakan simptom kesan sampingan kesihatan yang kita tak dapat nak pulih dengan sendirinya. Kita kena bertindak sesuatu. Dan juga masalah LUL ni, lemah kawalan kencing, merupakan masalah lemahnya otot lantai pelvik kita, menyebabkan kita tak dapat nak mengawal air kencing kita keluar dengan betul. Dan juga kalau bolehlah hari ni kita nak kongsikan cerita anda apa semua, sebab sekiranya perkara ini berlaku kepada wanita, bukan wanita saja, orang lelaki pun ada juga. Kita nak bincang. Boleh menyebabkan kita akan rasa marah, kita akan rasa malu, kita akan rasa emosi, kemurungan, dan kita akan kurang berkeyakinan diri. Betul. Dia timbul masalah macam ni akan membataskan pergerakan kita kan. Macam kalau kita pergi majlis kahwin ke majlis hari jadi ke orang lain berseronok, kita tak tentu arah cari, kita kena kawal lah, kita cari beli air kan, ulah beli air. Ini kejap terkucil, ya tak, ketawa sikit dah terkucil. Ketawa sangat terkucil. Baiklah, kita akan kupas dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita ini. Seperti
biasa kita perlukan maklum balas dari penonton-penonton semua. Hantarkan pandangan anda ke www.facebook.com/portal@astro24 atau tweet kami di #primadona atau hubungi kami secara langsung melalui telefon di talian 0395439606. Selepas ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang masing-masing sendiri berhadapan dengan masalah LUL ini. Selepas ini Primadona apabila wanita berbicara. Terima kasih kerana terus setia bersama Primadona Bila Wanita Berbicara yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Astro Bukit Jalil. Bagi anda yang baru saja bersama kami sedang membicarakan topik derita dalam diam. Berkisar masalah lemah kawalan kencing yang dideritai oleh ramai wanita di luar sana, kan? Saya ada fakta ni. Menurut kajian 10 hingga 30% masalah lemah kawalan kencing dialami oleh wanita dalam lingkungan usia 15 hingga 64 tahun. Dan soal selidik yang dijalankan di 11 negara Asia mendapati kadar kelaziman masalah lemah kawalan kencing di kalangan wanita ada 2 kali lebih tinggi daripada lelaki. Ini membuktikan wanita lebih ramai dan keadaan ini akan lebih rumit lagi bila wanita sendiri malu untuk mendapatkan hikmah pakar. Malu kan masalah itu. Dulu-dulu boleh malu, zaman sekarang tak boleh. Zaman sekarang ni zaman moden. Kita kena berterus terang kalau kita nak sihat, betul tak? Okey, seperti mana yang kami janjikan, kami ada dua orang tetamu yang kami jemput di sini di mana mereka pernah melalui cabaran dan masalah lemah kawalan kencing ni ataupun LUL, dan kita beri tepukan gemuruh untuk Puan Nur Suhaila dan juga Evelyn. Hi, how are you? Terima kasih kerana sudi bersama Primadona. Baiklah, kita nak terus ajukan soalan lah ya kepada Puan Sumi. Puan Sumi, kita dikabarkan Puan Sumi mula berhadapan dengan masalah ini sejak mengandung dan setiap kali mengandung berhadapan dengan masalah LUL. Betulkah? Mungkin boleh berkongsi pengalaman? Dia bukan permulaan selepas kehamilan itu berlaku kan. So masa kandungan tu membesar lah, saya mengalaminya. Bila kandungan sudah membesar. Bila kita mengandung, memanglah baby tu tekan kita punya budi kencing sebab kita buat rasa nak terkencing kan. Jadi apakah simptom masalahnya? Biasanya kerap ketandaskan, kemudian terasa tak selesa. Lepas tu bila batuk ke, bersin ke, ada kala ketawa pun benda tu berlaku. Tak rasa ke masa mengandung tu macam alah ni perkara biasa, sebab bila kita mengandung baby kepala ke bawah lah, baby bergerak-gerak lah, menyebabkan kita rasa kita tak selesa. ada juga ada fikir macam tu. Tapi juga. Bila jumpa doktor tak bagi tahu masalah? Bagi tahu juga masalah tu macam tu. Doktor kata kurang apa ni lah, otot lantai pelvik tu Selepas agak lemah. berapa lama baru jumpa dengan doktor? Selalu setiap kali pemeriksaan bulanan. Okey, Puan Evelyn pula. Sejak cakap. Okey, bagaimana Puan Evelyn tahu punca menyebabkan Puan Evelyn memang ada masalah simptom lemah kawalan kencing ni? Puncanya. Punca dia bagi saya mengalami keadaan ni masa saya dalam keadaan stres dan kemudian kalau budi kencing penuh atau terasa tertekan sewaktu bersin ke atau batuk. Kadang-kadang happen juga kalau saya terasa terlalu sejuk ke atau dalam meeting satu hari dalam bilik aircon pun rasa memang ada lemah kencing. Bila masalah ini bermula? Sejak bila? Actually sejak mungkin 3 tahun lepas macam bersalin orang anak. So siapa yang Puan Evelyn sendiri bertanya dengan siapa untuk berkongsikan masalah Puan? Actually bagi saya mula-mula susah sikit nak dapat bantuan semua dan agak malu juga nak tanya. Lepas berbaur dengan kawan semua, nanti melayari internet, membaca artikel tentang masalah ini. Jadi saya dapat bantuan. Dengan husband tak tanya? Husband tak Buat tak ada. tahu je, biasa je kan? Beritahu. Macam Puan Sumi sendiri ada beritahu dengan suami tentang masalah tu? Tak adalah pula sebab better selalu kongsi dengan kawan lah. Itu yang tak boleh tu sebenarnya kan. Kena tanya, bagi tahu juga. Malu. Penuh dengan rasa malu. Apatah lagi dengan pasangan kita, sepatutnya pasangan kita lah yang patut tahu. Suami kena lah tanya, you ada masalah ke? Susah lah orang lelaki ni.
Baiklah, macam Puan Sumi sendiri, apakah tindakan pertama yang Puan Sumi lakukan bila you sedar yang you mengalami masalah LUL ni? Selalu saya guna pelapik panty liner itu saya selalu guna. So sekali berlaku tu saya akan tukar lah. Tadi Puan Sumi katakan Puan Sumi akan mengalami bila kandungan dah semakin matang. Selepas bersalin tu adakah masih mengalami masalah itu atau kurang berbanding masa mengandung? Ada buat latihan ataupun senaman, doktor disarankan masa pregnancy. Itu yang kita nak tahu. Masa mengandung, sekiranya masalah lemah kawal otot lantai pelvik kita tu berlaku, bagaimana exercise tu dilakukan? Waktu kerja ke, tengah duduk, tengah baring, time baca buku, nonton TV ke. Sebenarnya latihan ni tak memerlukan satu keadaan. Bila-bila masa saja kan. Puan Evelyn sendiri dah tanya dengan kawan-kawan melayari internet, buat sendiri ataupun jumpa pakar? Bagi saya kondisi tak serius sangat. Saya mengatasi kondisi ini dengan penggunaan produk yang khusus untuk lemah kawal kencing saja. Berapa lama menghadapi masalah ni sebenarnya? Saya masa ni lebih kurang 3 tahun. Lama. 3 tahun. Masa dulu saya pernah pakai macam liner biasa, tapi dia punya dia tidak dapat mengawal bauan kencing. Lagi penyerapan dia tak bagus. Jadi saya rasa macam selalu basah macam tu. Lagi satu, bila saya baca artikel, saya dapat tahu kelembapan tu boleh mengakibatkan jangkitan. Jadi fungus kan? Ya, jadi saya nak mengatasi masalah ni, jadi saya baca macam memperolehkan pengetahuan yang betul untuk mengatasi masalah ni. Jadi saya tanyalah kawan, dari internet. Bila dapat tahu actually ada option dia, macam pakailah, macam gunakan produk yang sesuai untuk yang berkualiti lah. Okey, begini, sebenarnya bila kita mengalami masalah lemah kawalan kencing ni, apa yang saya tahulah kan, kita tak boleh sembuh dengan sendirinya. Betul kan? Kita kena bertanya pada doktor ataupun pakar kesihatan. Okey, sekejap lagi kita akan bersama dengan Puan Elvin dan juga Puan Sumi, dan ada juga selebriti yang akan bersama dengan kita nak berkongsikan tentang masalah lemah kawalan kencing ini, dan kita akan bincang-bincangkan juga kepada anda. Rasa-rasa nak kongsikan pengalaman anda boleh melayari laman web kami www.facebook.com/portal Astro Gempak, atau boleh telefon kami secara langsung untuk kongsikan pengalaman anda 0395439606, ataupun anda boleh hashtag ke Primadona. Akan bersama kami nanti sebentar saja lagi bersama dengan selebriti kita dalam Primadona Apabila Wanita Berbicara. Terima kasih anda masih lagi bersama kami dalam Primadona Apabila Wanita Berbicara. Kami berbicarakan tentang dilema yang dihadapi oleh wanita, iaitu masalah lemah kawalan kencing ataupun LUL, otot lantai pelvik yang agak lemah. Okey, sebenarnya bila kita bincang-bincang ni, kalau bolehlah kan, kita nak anda juga penonton di rumah kongsikan dengan kita. Kan sekurang-kurangnya dapat juga wanita-wanita yang di luar sana kalau ada rasa malu sebelum ni mengalami keadaan tu tetapi tak tahu apa nak buat. Dan inilah waktu dan ketikanya. Dan kaum-kaum Adam pun kena tengok juga. Kerana masalah ini bukan masalah wanita saja, lelaki pun ada. Mungkin ada yang tak tahu kata ini sebenarnya masalah. Kena ingat macam biasa je kan. Okey, seperti mana yang kami janjikan, kita ada selebriti yang akan bersama dengan kita. Siapa lagi, tak lain tak bukan? Ya, pelakon berbakat besar yang begitu gah namanya suatu ketika dulu. Ini dia, dipersilakan Puan Lidiawati. Assalamualaikum. Cantik sampai sekarang. Sentiasa cantik kakak kita. Apa khabar? Wah. Kak Lidia sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama tak jumpa Kak Lidia masih aktif lagi? Ya, masih. Ya, tengah sibuk berlakon ke sekarang? Masih syuting? Dah baru habis semalam. Okey. Kita kenalkan, ini Puan Sumi, ini Puan Evelyn. Tadi mungkin Kak Lidia ada dengar kita cerita pasal masalah wanita yang lemah kawalan kencing ni. Pernah tak Kak Lidia mengalami masalah tu?
Kenapa tanya saya pula? Tanya pengalaman itu. Saya tak pernah melalui? sebenarnya seumur hidup saya walaupun dalam keadaan umur saya dah macam ni, saya tak pernah. Macam ni umur apa tu? Ha? Macam ni umur apa? Umur saya dah 47. Tengok nanti you are. 47 tahun. Tapi mungkin kali dia keluarga ke atau kawan-kawan yang boleh Pernah mengalami dikongsikan. tak kongsi masalah Saya tu? rasa kalau siapa pun ada masalah yang macam ni, dia orang malu untuk Ya, bercakap, betul, kan? betul. Tapi pada saya tak pernah pun mengalami penyakit yang kata Dia bukan penyakit, dia ada satu simptom. Masalah kesihatan yang dia tak membawa kemudaratan atau maut dan sebagainya. Dia ada satu masalah kesihatan kesan sampingan kepada diri kita, boleh menyebabkan kita rasa tidak selesa, kurang keyakinan mungkin diri. saya rasa mungkin seseorang tu mengawal daripada buang kecil kot. Menahan Buang kecil dia agak-agak nak pergi ke tak nak pergi, dia simpan sampai balik rumah tu yang dapat mungkin doktor ya dapat macam tu. Sebab saya antara yang menahan jugalah. Kadang-kadang keadaan tak nak tahan lagi. Tapi kawan-kawan tak ada bercerita dia ada Pernah tak dengar? Okey, kalau katalah macam makcik-makcik ke, kalau macam Kak Lidia pergi rombongan kan, macam-macam, Lidia kau berhentikan aku sekejap, aku nak terkencing katanya. Ada mak saya. Itulah sebenarnya ada masalah kesihatan yang dialami oleh kebanyakannya lah kan orang yang dah berusia. Cara kita nak mengawal tu sebenarnya ada caranya. Macam Puan Elmi sendiri tadi saya ada bertanyakan tentang sebenarnya kita tak boleh buat senaman itu dengan sendiri. Betul? Walaupun kita menerusi internet, kita kena jumpa pada doktor dengan pakar. Okey, Puan Elvin sendiri pernah tak melalui dah buat sendiri tak jadi, lepas tu jumpa tanya pakar? Ada juga bila buat macam kita baca artikel, mungkin kadang-kadang tak pasti tu cara tu betul ke tak betul. Jadi nak consult tu doktor tu lagi lebih baguslah. Pastikan betul ke. Betul. Puan Sumi sendiri pernah melakukan senaman ni? Biasa. Dan berapa lama agaknya Puan Sumi mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini? Bila kita dah berhadapan dengan ini sesuatu perkara yang jarang berlaku, tiba-tiba ianya berlaku pada kita. Ambil masa juga lebih daripada 6 bulan. 6 bulan? Mula tu Boleh agak tahu lambat. macam mana senaman dia? Sekejap lagi kita akan ajar. Sebab apa itulah yang kita nak kupaskan pada hari ini. Tapi nak tanya Puan Evelyn, so macam mana sekarang ni masih lagi mengalami masalah LUL tu? Saya kondisi off and on sajalah. Bila I rasa macam tahan kencing lama. Bila lama tak buat exercise? Yelah, sebab apa? Kalau senaman tu kita lakukan dan doktor pun dah advise yang macam yang terbaik untuk diri kita, sekurang-kurangnya kalau kita, apa yang saya tahulah kan, kalau kita nak pergi ke tandas, kita boleh buat senaman tu kan, jangan jumpa tandas okey, tak boleh terkucil tak ada lagi dah. Okey, kita dah boleh tahan dan pergi tandas dengan selesa. Tak adalah terkejar-kejar tandas, tiba-tiba sampai kat tandas ramai pula orang, ya Allah, ramai pula orang dah terkepit-kepit pula. Tak ada. Betul tak? Dia tak apa kan? Kau kat situ juga. Okey, Puan Sumi sendirilah sekarang ni lah kan, apabila dah tahu masalah yang dilalui dan dah pernah melalui buat senaman tu, ada tak kongsikan dengan kawan-kawan tentang Ramai tak kawan-kawan yang mempunyai masalah yang sama? yang macam ni dan kongsikan dengan dia? Selalu biasa ada lah ramai. Kebanyakannya kawan-kawan yang sudah kawan yang mengandung. beranak. Yang muda yang belum kahwin ada tak? Kita nak tahu juga yang tu kan, sebab ada Sebab juga. ini berlaku pada mereka-mereka yang tidak sebenarnya. Belum ada lagi yang 15 yang bertanya tahun. pada saya lah. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Suami ada tanya suami. Sebab perempuan lelaki pun ada tau. Sebenarnya. Orang kedua satu. Hanya doktor je boleh jawab. Kejap lagi kita dengar yang pakar. Jangan bimbang. Okey, pakar akan menjawab. Sumi sekarang ni masih lagi mengalami masalah tu? Oh, sekarang dah tak ada lagi dah. Ya. Sebab berjaya mengatasinya dengan buat senaman ni lah. Dengan senaman. Jadi masih lagi mengekalkan senaman betul. tu kan. Ya, Jadi mungkin Puan Sumi boleh kongsikan sedikit dengan penonton-penonton Tips kita lah, bagi tips tips. lah kepada mereka wanita-wanita khususnya yang malu nak tampil ke hadapan. Betul. Kalau boleh, kalau mengalami perkara ini, better jumpa dengan pakar ke ataupun doktor yang apa ni? Bertauliah. Yang bertauliah lah untuk menangani masalah ni. Sambil tu boleh buat senaman tu bila masa je lah. Sebab benda tu senang je, dalam masa 5 minit pun boleh lakukan. Ya, dan bila-bila masa Ya, boleh betul. lakukan. Kita akan tanya Puan Evelyn kejap lagi sebab kita ada panggilan ni. Ya, hello. Hello, siapa di sana? Hello, saya Putri Nafarhin dari Perlis. Aha. Aha. Saya nak bertanya sikit.
apabila kita menginjak usia tua ni, kerap kali berlaku masalah lemah kawalan kencing ni. So, apakah langkah awal yang wajar kita ambil sebelum hal ini terjadi? Langkah awal. Dia tanya macam kita doktor pula. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita tanya pada mereka yang berpengalaman. Okey, Puan Evelyn boleh jawab ataupun Sumi? Melalui pengalaman Puan Evelyn sendiri. Langkah awal yang perlu diambil. Selalu menggunakan pelapik. Tuala wanita dan apa ni? Cepat-cepatlah pergi ke tandas. Cepat-cepat pergi tandas. Kalau mengalami maksudnya jangan tahan. Jangan ditahan-tahan. Puan Evelyn sendiri. Saya would answer sama juga, jangan tahan kencing lama kalau boleh. Lagi satu perlindungan yang paling penting. Jadi pakailah macam protection yang bagus, produk yang boleh mencegah bauan, boleh menyerap. Boleh menyerap dengan Saya tanya pakai pampers boleh kan? Oh, itu dia bukan itu kencing sikit tu. Ada mana yang tua, yang pakai pampers. Siapa? Kak Lydia nanti sekejap lagi kita akan bersama dengan doktor. Kak Lydia boleh tanya dengan doktor. Okey, dan lagi satu, jangan malulah. Jangan malu jangan malu untuk berkongsi pengalaman anda sekiranya anda melalui masalah tersebut. Itu yang paling penting. Orang tu dia ambil mudah apa yang dia lalui kan. Macam penyakit ni dia macam dia ingat benda ni macam biasa, remeh kan. Dan ada juga yang malu sebab mereka rasa ini sesuatu yang mengaibkan mereka. Jadi mungkin tak ramai orang jadi diam-diam. Tapi sebenarnya perkara ini nisbahnya sangat besar yang terjadi pada wanita. Jadi kongsi dan carilah pakar-pakar yang berhampiran anda. Betul, tak perlu malu untuk berjumpa dengan doktor. Ya, betul. Okey, Puan Evelyn sendiri, mungkin boleh kongsikan bagaimana kita nak mengajak wanita-wanita di luar sana yang malu nak berkongsi ni. Saya rasa jangan malu, share dengan family, sister, kakak ke, adik ke, ibu ke. Sebenarnya bila saya sharekan saya punya experience kepada ibu saya, sebenarnya ibu saya pun ada masalah ni. Bila kita dua di share masalah sebenarnya macam ni, saya dapat information macam ni, saya share dengan mother macam ni, dan dia pun dah tahu. Dan baru dia kata, oh sebenarnya masalah ni macam biasa saja, tapi saya malu segan nak beritahu. Sebenarnya ini bukan masalah biasa. Dia luar biasa. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Evelyn dan juga Sumi. Selepas ini kita akan dapatkan tips dan juga pandangan daripada mereka yang lebih pakar tentang masalah lemah kawalan kencing ni. Primadona Bila Wanita Berbicara selepas ini. Kembali dalam Primadona, topik perbincangan kami malam ni, derita dalam diam. Bagi anda yang ingin berkongsi pendapat tentang topik yang kami bincangkan ini, boleh hubungi kami di talian 0395439606. Kalau tadi kita dah dengar pengalaman daripada tetamu jemputan kita tentang masalah ni. Jadi apa segmen kita seterusnya ni? Ya, untuk segmen kali ini kita bersama dengan seorang pakar perunding obstetrik dan sakit puan. Beliau merupakan salah seorang penyokong yang kuat dalam membantu mendidik wanita-wanita di luar sana berhadapan dengan topik yang kita perbincangkan sekarang ini, iaitu Dr. Sri Suniza Sufia. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Primadona. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Terima kasih. Yang ni sesuai kita tanya. Ni Kak Lydia boleh tanya. Kita nak tanya sebenarnya doktor, apa sebenarnya masalah penyakit lemah kawalan kencing ni? Lemah kawalan kencing adalah satu keadaan yang sering kali berlaku di kalangan wanita. Lelaki pun ada juga, sebab tadi macam anda cakap, lelaki tak ada, tetapi ia lebih sering berlaku di kalangan wanita. Dan ia bermula seawal 15 tahun sehinggalah hujung hayat kita. Sebab yang tu saya nak tanya, kenapa kepada wanita yang sering berlaku? Sebab hubung kait wanita dengan lantai pelvik dia amatlah berbeza dengan lelaki. Lelaki akan mengalami masalah kawalan kencing ni bila dia ada masalah prostat pada kelenjar prostat dia. Tapi wanita ni dia punya sebab berbeza.
Mungkin disebabkan oleh keadaan pundi kencing itu tersebut, ya, di mana mungkin ada jangkitan, dan seringkali wanita akan mendapat jangkitan lebih daripada lelaki, jangkitan kencing lebih daripada lelaki, kerana struktur pundi kencing kita berbeza daripada lelaki. Apakah macam LUL ni kalau sekiranya berlaku pada diri kita itu menandakan satu proses penuaan? Tak semestinya. Tadi semestinya saja ada kebocoran atau terkucil kencing. Kadang-kadang wanita yang muda pun ada. Ya, doktor kata tadi umur 15 tahun, seawal 15 tahun. Kenapa berlaku kepada mereka yang berusia 15 tahun? Sebab kadang-kadang keadaan pundi kencing itu sendiri berpenyakit. Ada satu keadaan yang katakan overactive bladder. Bladder itu terlalu aktif. Sikit-sikit nak kencing, sikit-sikit nak kencing. Walaupun sikit saja, maknanya pundi kencing kita boleh dipenuhi dengan kencing sebanyak 500 ml sebenarnya. Half a liter actually. Tapi setakat 250 dah mencukupi. Setengah-setengah wanita hanya boleh memenuhi sampai 50 ml je dia rasa nak kencing. Itu adalah disebabkan desakan. Tapi ada lagi satu keadaan di mana dia terkucil atau kita kata light urinary leak ni lah, berlaku apabila otot lantai pelvik lemah. Yang itu seringkali berlaku pada wanita yang sudah bersalin ataupun seperti wanita tadi, Puan Sumi tadi yang mengalami masalah itu ketika mengandung dan juga ketika dah menopause. Itu memang betul sebab kelemahan otot lantai pelvik. Okey, kita ada panggilan doktor ya. Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Saya Makcik Amidah. Ya, makcik. Masalah macam mana? Ya? Ada masalah lemah kawalan kencing? Terkucil-kucil? Ada, tapi dulu lemah. Sekarang dah kuat? Sekarang dah terbalik pula. Oh, dah kuat? Dah kuat pula. Buat macam mana Apa tu? rahsianya tu? Dulu saya tak boleh kawal. Saya nak terkencing je kat mana pun. Tapi kadang-kadang pergi bilik air lah. Kadang sempat pergi bilik air, kadang tak sempat. Tu saya minta tolong doktor lah. Sekarang ni saya tak boleh kencing. Kencing pun air kencing sikit. Dia terbalik pula. Dan sekarang dia bantai tak boleh kencing pula? Dia sikit. Sikit? Kencing pun tak puas. Sikit je. Sikit. Tak lawas pula. Tolonglah ya. Terima kasih. Kita minta doktor selesaikan masalah ni. Terima kasih Puan Hamidah. Tengok. Itu soalan yang sungguh mencabar. Ya. Sebab pesakitnya tak dapat kita lihat, tak dapat dengar suara saja. Tapi dengan penuh semangat. Dulu saya boleh kencing. Dia terkata kencing. Sekarang tak boleh kencing pula. Macam mana? Ini berbeza. Bila tak boleh kencing bermakna ada obstruction atau tersumbat. Kadang-kadang tersumbat ni diakibatkan oleh otot lantai pelvik yang lemah juga. Bila ada prolapse. Dan itu keadaan yang lain pula. Tetapi bila ada prolapse, kalau dalam bahasa Melayunya saya kata macam tombong. Kau tahu tak yang pertumbuhan ke? Bukan. Bila rahim kita jatuh, yang pesertanya jatuh dengan kencing kita. Faham. Kadang-kadang dia tersepit. Pundi kencing kita terlalu dah keluar. Jadi salur kencing tu tersepit. Jadi apakah yang patut dibuat oleh Puan Hamidah? Puan Hamidah tadi patut jumpa doktor. Jumpa doktor, jangan pandai-pandai sendiri ya. Jawab dalam primadona tak boleh. Mungkin boleh. Okey, Kak Liza ada apa-apa nak tanya dengan doktor pengalaman? Beranjak tadi dengar macam. Tak boleh kencing kan? Aduh, hai. Okey, sebenarnya kalau kita cerita pasal macam kita cakap doktor, ramai yang malu nak berterus terang. Hari ini kita tak perlu malu. Jadi bagaimana doktor boleh bagi sikit tak tips-tips ataupun punca bagaimana perkara itu boleh berlaku dan apa yang harus kita buat sekiranya berlaku pada diri kita? Apabila berlaku, kita haruslah sedar yang ia berlaku. Kadang-kadang ini kecil, ini sikit, ini jangan kita ambil tolak tepi, jangan ambil remeh. Keduanya, mungkin kita harus berbincang dengan seseorang. Kalau seorang wanita tu dengan suami dia lah. Kadang-kadang maaf cakap, ketika bersama dengan suami pun kita terkucil juga. Mampus. Itu boleh menimbulkan masalah. So kalau tak cakap, itu akan menimbulkan masalah yang sangat besar. Sebab saya tak nak kan yang basah. Jadi keselesaan dia diutamakan. Sementara menunggu dapat appointment dengan doktor ke, dengan pakar ke ataupun menghadapi masalah itu, dia harus menggunakan pad yang sesuai lah. Pad sesuai yang boleh mengawal. Keduanya jangan malu dan yang paling mustahak jangan kita tahan kita punya pengambilan air. Nanti kita bercakap pasal cerita dia benar, dia tahan, dia sanggup. Kita ada panggilan lagi, laku pula kita lagi ni kan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua wanita menelpon ni. Siapa di sana? Saya Puan Lina dari Negeri Sembilan. Kau terkuncing juga. Cerita lah.
Boleh saya cakap dengan doktor? Boleh, Silakan. Masalah saya sekarang ni doktor, saya berumur 37 tahun. Tapi saya ni sekarang pun masih tengah mengalami rasa kencing tak puas. Saya nak tanya doktor, adakah kerana benda ni berkaitan dengan keputihan ataupun kerana saya memang ada diabetes yang tegar? Oh, diabetes. Diabetes yang Ya, tegar. saya doktor. Kencing manis. Kencing manis yang tegar. Kencing manis. Ya. Ya, okey. Terima kasih Puan Ida. Terima kasih. Okey. Sebenarnya topik masalah kawalan kencing ni memang terlalu luas untuk dibicarakan dalam forum yang kecil begini. Tapi secara amnya, macam dia tu lagi sekali saya kata Puan Nina ni mungkin ada masalah yang overlap, yang banyak sangat. Mungkin dia punya Disebabkan kencing manis. ubat-ubatan yang dia makan Boleh juga menyebabkan dia Kencing manis ni ada kaitannya juga dengan kawalan kencing juga. Lepas tu kadang-kadang dia rasa macam tak puas. Bila kata tak puas, maknanya dia rasa macam ada kencing tak keluar. Mengapakah dia rasa begitu? Mungkin ada masalah pada pundi kencing tu tersendiri. Selalu wanita ni kalau dia cakap dengan kawan-kawan kan, dia kata, oh saya kencing tak puas lah. Sebenarnya dia rasa macam tak lawas, ada desakan nak kencing tapi tak keluar. Sebenarnya memang tak ada kencing pun. Jadi dengan salah satu cara kita mendapat diagnosa atau merawat sakit-sakit begini adalah memberikan dia diary. Bukan diary tulisan hati saja. Punya kencing pun ada diary. ada dari juga tulis hari ni kencing berapa liter, esok kencing berapa liter. Berkerap. Kan? Okey, doktor. Setengah orang tu bila dia nervous, dia nak terkencing. Itu adakah dia mengalami masalah LUL tu? Secara amnya, because kita kata light urinary leak ni, leakages atau bila kencing tu keluar dengan secara kecil, kucil-kucil. Kadang-kadang bila kita nervous, memang ada. Okey doktor, apakah jenis rawatan yang perlu diambil apabila kita berlakunya masalah LUL ni? Okey, bila ada masalah kawalan kencing, terutama sekali mungkin dirawat dengan ubat-ubatan. ada ubat. Ada Boleh. ubatnya. Ingat ada exercise dia kan? Akan tetapi jangan sangka yang you boleh beli saja ubat tu. Rawatan yang paling utama adalah untuk memperkuatkan lagi otot lantai pelvik kita. Bila saya cakap otot lantai pelvik, tahu ke apa otot lantai pelvik? Itu kejap lagi kita nak Ada contoh. Kejap lagi kita akan beritahu bagaimanakah rupa otot lantai pelvik tu. Okey, kita Tapi kita pegang dia. Pegang dia. Tapi ni nak tanya dengan Kak Lydia lah. Kejap Kita lagi. antara puncanya ialah bila kita suka tahan kencing kan. Macam Kak Lydia sendiri ialah kita syuting kadang-kadang masuk kawasan kampung tak sesuai mana-mana. Tahan juga kencing. Pernah tak mengalami masalah tu? Tak, walaupun saya tahan, tapi bila sampai rumah tu saya lepaskan apa-apa. Tapi kalau tidak nak tahu, doktor, sebenarnya yang itulah yang boleh menyebabkan punca, menyebabkan otot lantai pelvik kita Tapi lemah. masalahnya sekarang bila kita tahan lama syuting sampai rumah kita kencing sakit. Sakit kan? Betul. Dan Tapi air kencing kadang-kadang kita macam keadaan. kotor. Air kencing kita macam kotor sebab kita tahan kencing. Okey, doktor, boleh tak doktor tunjukkan di mana letaknya otot lantai pelvik kita yang dikatakan lemah, yang bila kita tahan air kencing dia jadi penuh, lepas tu dia keluar berlebihan dan dia akan jadi kembang dan dia tak boleh Sebenarnya tahu tak ni dia punya ni adalah bahagian punggung kita. Ni belakang. Ni belakang. Okey. Patutlah macam tak faham je. Ni belakang punggung, ni depan. Okey. Di kawasan ni kita panggil pubic dan ni sebagai kita panggil gluteal belakang punggung dia. So dari susunan dia, pundi kencing di hadapan. Pundi kencing. Ini rahim kita. Yang selalunya ke depan atau terbalik ke apa kan. Ini rahim kita dan ini kita punya dubur. So kaitan antara mereka bertiga adalah amat rapat. Dan otot lantai pelvik tu sebenarnya menampung ketiga-tiga sekali. Kenapakah ia selalu lemah di kalangan wanita? Sebab kita ada vagina atau faraj. Lelaki tiada, lelaki tak ada ni. Ni tak ada rahim, tak ada vagina juga. Tabung air kencingnya doktor. Ni Tabuh. Tabung air kencing. Air kencing akan terkumpul di sini. Otot pundi kencing kita adalah satu organ yang untuk menyimpan kencing. Dia tidak seharusnya mengeluarkan kencing apabila tidak sepatutnya. Maksudnya bila bercakap, bila kita dengan orang mana boleh. Jadi pundi kencing akan menyimpannya sebanyak yang boleh. Apa yang bekerja? Otot lantai pelvik kita untuk merapatkan dia. Bila dia release, of course kita kencing. Okey. Kita ada panggilan telefon lagi. Kita kata laku gerai kita ni. Okey, baiklah. Hello, siapa di panggilan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Puan Nur Ya, Puan Nur. Silakan. dari Pulau Pinang. Dari Pulau Pinang. Ya, silakan. Ya. Saya mula-mula asal batu.
Asal batuk. Batuk. Batuk kan, saya memang dia macam keluar air kencing lah. Batuk saya bila teruk lah ni. Lepas tu saya ni malu lah. Macam mana ni, aku pergi cek doktor. Aku cek doktor, dia refer pakar. Dia kata otot lemah lah. Dia ada masuk tiup, dia orang guna komputer cek kan. Dia sekarang saya makan ubat dextrositol. Dextrositol. Okey. Makan ubat. Jadi sekarang sudah semakin baik? Masih doktor kencing juga. Oh, masih doktor kencing juga ya? Baik. Tu yang tak tahu tu ya. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Agaknya suami dia suka buat lawak kot. Tak kecil-kecil. Baiklah doktor, bagaimana tu? Soalan yang amat baik. Ya, dari Sebab- batuk puncanya katanya. Ya, ada dia kata pasal fizioterapi tak? Tadi tak ada pula. Terus jumpa doktor bagi ubat. Sebenarnya rawatan yang paling utama adalah fizioterapi, di mana otot lantai pelvik kita ini disembuhkan semula, tu dikuatkan. Sembuhkan dulu fisioterapi dulu, kemudian baru ambil ubat. Tak sebenarnya bila kita kata fizioterapi untuk menguatkan otot lantai pelvik tu, dia boleh dilakukan untuk merawat semua jenis kawalan kencing yang lemah. Okay. So we always begins with pelvic floor first. Kita selalu kuatkan otot lantai pelvik dulu. Sampai itu barulah ubat tu berkesan. Ubat tu hanya temporary atau sementara. Okey, tadi doktor cakap tahan kencing salah satu punca. Apa lagi punca untuk kita menghindarkan? Jangan saat pundi kencing sewaktu bersalin. Waktu bersalin lepas masa waktu dalam pantang tu adalah waktu yang terbaik untuk menguatkan semula untuk otot kita. Senaman, melalui senaman. Cara tu kena tanya fizioterapi. Ya, kita akan bersama dengan pakar fisioterapi selepas ini. Okey. Baiklah, kita terpaksa berpisah di sini. Tapi sebelum itu mungkin doktor boleh berikan tips kepada penonton-penonton kita. Nasihat untuk mengurangkanlah masalah LUL ni. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang masalah kawalan kencing ni, sebab ia satu perkara yang biasa, kita harus mengenal pasti. Dan jangan terlalu lewat untuk berjumpa dengan doktor. Saya sering didatangi oleh pesakit-pesakit yang datang terlewat. Minggu depan saya nak pergi umrah, saya nak pergi haji. Macam ni bulan puasa nak pergi tarawih, saya terkencing-kencing, susah nak bertarawih dan sebagainya. So pertama sekali recognize it. Mana tahu bila tahu siapa nak dijumpa dia, berkongsi pengalaman, jangan malu dan menggunakan penjelasan yang sesuai. Dan Kak Lydia sendiri pula mungkin banyak juga menimba ilmu hari ini kita kan. Mungkin Kak Lydia sendiri boleh war-warkan kepada wanita-wanita di luar sana yang malu. Dengar pengalaman yang ada pada kawan-kawan. Siapa yang dah dengar program ni rasa jangan malulah untuk bertemu doktor. Sebab kita akan tengok penyakit ni remeh kan, tapi sebenarnya dia bahaya sebenarnya untuk wanita dan pada untuk kaum lelaki juga. Ya, itu dia. Terima kasih. Bukan untuk Lydia. Dan selepas ini kita akan bersama dengan seorang pakar fisioterapi yang doktor katakan ni. Kita nak belajar, dia akan lakukan demonstrasi bagaimana membuat senaman Kegel. Untuk mengurangkan otot lantai pelvik yang lemah tu. Okey, jangan ke mana-mana. Pastikan anda bersama kami dalam Prima Dona apabila wanita berbicara. Mengurangkan. Mengurang pula. Okey, kita terima kasih kerana masih terus setia bersama Prima Dona. Dan seperti yang kita janjikan, bersama kita adalah pakar fisioterapi kesihatan wanita yang akan menunjukkan cara yang betul dalam senaman Kegel. Ini dia Cik Ning Syahidah Sabullah. Ya, terima kasih. Selamat datang ke Prima Dona. Terima kasih kita lagi ya. Itulah jodoh panjang. Jodoh panjang nak buat senaman lagi dia lepas ni. Okey, sebenarnya kalau anda nak tahu, nampak je Ning ni macam ni tetapi beliau memang cukup pakar lah. Dalam senaman otot lantai pelvik kita yang lemah. Okey, boleh Ning cerita sikit pasal senaman otot ni? Boleh. Okey, kita dengar daripada tadi senaman kan. Semua nak tunggu senaman ni. Kan, daripada tadi. Ada sesiapa yang pernah buat senaman Kegel ni tak? Ini ada tak? Ada sendiri lah. Dengar pun tak pernah. Dengar pun
pun tak pernah katanya. Dengar pun tak pernah. Benda Kegel kan? Kegel kan? So sebenarnya senaman Kegels ni adalah senaman untuk menguatkan otot lantai pelvis seperti Dr. Seri Sumiza cerita tadi. And then Puan Suhaila tadi dia kata one of good results yang buat senaman dan berjaya. Yang kat telefon tadi kata apa? Terkencing lagi. Lepas tu dah tak boleh kencing pula. Sebenarnya alhamdulillah kalau kita melakukan senaman Kegels ni, saya belum cerita lagi apa dia kan. Kalau kita berjaya lakukan dengan baik, memang masalah LUL ataupun incontinence ni akan improve. So far so good, memang improve. Improve dan berapa kerap kali kena buat? Depends on how severe. Contohnya macam ada sesetengah individu mungkin teruk sikit kan, macam puan tadi mungkin dia akan ambil masa lebih kurang 6 bulan dan sebagainya. Tapi kebanyakannya yang fail ni, yang terkencing lagi sebab tersalah kemut. Bahasa Melayu dia kemut. Sebenarnya masa Sebenarnya malu, jangan malu. Kita orang perempuan tak boleh malu ni, kita kena belajar ni. Okey, boleh tak cemburui kita? Jadi kita apa kata kita teruskan demo kita ni. Okey. Senaman ni sebenarnya tidak ada, kita tak boleh tengok. So kalau kita tengah buat senaman Kegels ni, orang tak tahu. Oh, orang tak tahu. Sambil duduk pun kita boleh buat. Boleh. So sekarang dalam kepala semua lelaki perempuan boleh buat ya. Okey. Can I have all of you berdiri sekejap? Dia minta semua orang berdiri. Kita berdiri semua. Yang kat rumah pun kita minta berdiri sekali. Yang kat rumah tu yang siapa makan Duduk tak boleh ke senaman ni? Boleh. Duduk boleh, berdiri boleh, baring boleh. Cuma tak boleh waktu berjalan. Okey, caranya silakan. Okey. Boleh tak cik ni kat ke depan depan sikit. Sini depan. Boleh tengok. Okey. Tengok saya je lah kan, tak nampak kan. Okey, semua sekali tune in dalam kepala. Otot lantai pelvis tu, okey. Imagine ya. Kita full bladder ni lamanya prima donna bila nak pergi toilet kan. Okey. So, tahan sekejap lah. So dia tahan sekejap lah tu, itulah dia kemutan kita. Dia sangat-sangat gentle. Okey, sekarang senaman. Tadi tu contraction, okey. So perlahan, okey, dalam kepala kita, okey, nak tahan kencing macam mana? Tahan sikit, okey, kat bawah tu kan. Kawasan tersembunyi tu tahan. Jangan tahan nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. Semua hembus nafas. Semua tahan nafas tadi ya. Okey, jangan tahan nafas, jangan kempis perut, jangan ketatkan kaki, punggung, semua tak ada. Very gentle. Relax saja. One more time, boleh? Okey, dalam duduk pula. Duduk pula kita. Muka kena maintain ya. Jangan. Nanti orang tahu buat kita buat kan. Buat tak tahu je. Anggaplah macam tak ada berlaku ya. Tapi buat senaman. Okey, katanya. Ready? Okey. Dalam kepala, okey, saya nak tahan kencing kat bawah sana bukan tahan buang air besar ya, bukan anus. Okey, depan. Okey, saya nak tahan kencing. Kemut kat bawah tu. 1, 2, senyum sikit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Ulang 10 kali. Repeat 3 to 5 times a day. Itu dia. Simple sangat. 5 kali je satu hari. Sebab itulah dia lama 6 bulan, 4 bulan sebab muscle ni, mana-mana muscle pun perlu masa untuk baik. Sebab tu yang tadi Puan Evelyn kata kena pakai pad bagus. Sementara nak tunggu muscle kita buat. Kita tak perlu nak tunggu sebenarnya. Latihan untuk pundi kencing kita. Jadi kita tak perlu nak tunggu ada masalah baru nak buat kan? Betul. Kita boleh buat sepanjang hari kan? Jadi sekarang ni sekiranya macam makcik-makcik kita ke yang ada kat rumah tu, puan-puan yang ada kat sini, kalau katalah kan tengah nak sembahyang tiba-tiba orang kata terasa macam nak buat kecil, alamak jauh pula nak pergi ke tandas. Itulah cara senamannya. Betul. Tapi kalau tahan pun, ada tak senaman lain selain daripada senaman Kegels ni? Okey, sebab hari ni kita cerita Kegel kan. Sebenarnya senaman Kegels ni untuk perempuan dan tuan-tuan sini, kalau kita kurang senaman ya. Kan? Duduk komputer atau duduk kat rumah tengok prima donna kan. Kita sebenarnya kena senaman juga, stretching, tengkuk, semua ni, barulah senaman Kegels ni akan lebih berkesan. Sebab kalau kita kemut saja dia tak berkesan. Itu dia. Ada mukadimah dia dulu sebelum bukan untuk training kita. Tapi ada juga yang cakap bila kita
Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Cik Ning. Ada apa-apa tips yang ingin Cik Ning berikan kepada penonton kita di sini tentang masalah senaman otot pelvik ni? Okey, senaman otot lantai pelvis ni bagus dilakukan oleh sesiapa saja. Kalau kalau ada simptom, kalau dah ada LUL ni, cuba dulu dalam few weeks macam tu. Kalau macam gagal je, datang berjumpa doktor dulu. Doktor akan refer kepada fisioterapi. Okey, tapi kalau yang kita tak ada problem ni, nak kena kemut ke? Sekarang tanya kan, nak kena kemut ke? Tak ada pun kencing-kencing, okey je air ni kan. Tapi doktor kata tadi, bila kita pregnant, dia longgar. So make sure kita buat juga. Kita sentiasa amalkan. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum kita akhiri rancangan Primadona ni, saya nak beritahu kepada penonton yang bertuah pada hari ini, saya bukan nak suruh buat senaman otot pelvik, tidak. Saya nak suruh buat senaman tangan je. Tolong rasa kat bawah kursi. Kita ada hadiah. Bukan raba ni, raba bawah kursi. Bawah kursi tu. Kita ada hadiah misteri di sini. Ada tak sesuatu? Wah, itu dia. Okey, kalau nak tahu sebenarnya puan kita, siapa nama puan? Siapa namanya? Puan? Siti Mariam telah pun mendapat hadiah daripada Primadona, daripada Pensonic, iaitu sebuah hadiah vacuum. Tahniah kita ucapkan. Okey, sebagai mengakhiri rancangan Primadona. Ya, kita ada seorang lagi tetamu. Kali ini akan menghiburkan, tidak akan berbincang tentang apa-apa senaman, tetapi akan menghiburkan kita. Ini dia Kak Ros dengan lagunya Comel. Sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan dalam Primadona apabila wanita berbicara. Comel Kak Ros. Sedari mata yang terpandang, turunlah pula ke hati. Mulanya rasa sayang, biarlah kekal nanti. Di dalam senyum jua tawa, tersentuh pula rasa cinta. Semuanya indah dan bahagia sejiwa. Di dalam gurau dan bersenda, masih ada pula yang terasa. Ada tangis, ada duka, itu hanya sementara. Janganlah hanya diturutkan kata membakar sengketa. Marilah kita sama bergembira, marilah kita ikut gayaku. Katanya cintalah sayang, itu tetap padamu. Yang pasti dikau katakan bila berpasangan. Yang pasti dikau katakan bila berpasangan. Bicara manjamu mekar di jiwa, kuntum kasih, rindu dan cinta. Kata comel, katamu nan indah, sesuci kasih yang tercurah. Satukan dua jiwa, agar sesama kan merasa. Janganlah hanya diturutkan kata membakar sengketa. Comel memang manja, comelmu di jiwa, comelmu selalu.